أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يديك كل نفس ولمحة وطرفة يطرق بها أهل السماوات وأهل الأرض. وكل شأن وفي علمك كائن وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى رب أن يكشف عن بصري وبصيرتي. اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita, kitab Qatrul Ghaisiyah fi ilmi Sufiyah, bagi siri yang keempat yang kita baca pada setiap minggu yang keempat, malam Jumaat pada setiap minggu yang keempat pada setiap bulan insya-Allah. Dan kita sambung kitab kita pada muka surat 4, baris yang ke-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 daripada bawah, di tengah-tengah. Dan adalah mereka itu ahli tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita. Dan adalah mereka itu, yakni ahli sufi. Ini sebagaimana yang telah diceritakan di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun tentang ciri-ciri mereka yang dipanggil sebagai ahli qaum, iaitu ahli sufi. Antara ciri-ciri yang disebut oleh Ibn Khaldun di dalam kitabnya, ciri yang ketiga, dan adalah mereka itu orang ahli tasawuf. Di dalam hal yang demikian itu, bersahabat mereka itu dengan segala orang yang besar-besar daripada salaf yang tersebut dahulu itu. Nah, ini keadaan bagi ahli sufi.
yang yang mula-mula sekali diceritakan oleh Ibn Khaldun bahawa mereka ini satu kaum yang senantiasa berjalan di atas hak dan senantiasa di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sifat yang kedua yang diceritakan oleh Ibn Khaldun, bahawasanya adalah mereka itu ahli tasawuf ini dalam hal yang sangat elok dan hal yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam buat khidmat pada Allah Subhanahu wa taala, pada zahirnya dan batinnya. Dan berpaling mereka itu, orang tasawuf ini, daripada kesedapan dunia kepada berpaling menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini mengasingkan diri, melazimi diri dengan berkhulwat. Khulwat ini maknanya mengasingkan diri bagi ibadah pada Allah Ta'ala. Dalam istilah lain disebut dalam tasawuf, khulwat itu sama juga dengan beruzlah. Dan mereka itu, dan adalah mereka itu ahli tasawuf lagi. Ini sifat yang ketiga. Di dalam hal keadaan mereka ini bersahabat dengan orang-orang yang besar daripada salaf yang soleh yang terdahulu. Mereka ini bukannya orang yang asing, tidak. Bukan mereka ini orang yang tidak ada hubungan dengan orang soleh-soleh, tidak. Bahkan mereka ini ada hubungan dengan salaf-salaf yang soleh, tokoh-tokoh yang besar pada zaman dahulu. Dan berkekalanlah mereka itu di dalam hal yang demikian itu. Mereka ini bersahabat dengan orang-orang yang besar-besar, orang yang soleh-soleh daripada kalangan salafus soleh, hingga sampai akhir kurun yang pertama. Begini keadaan mereka ini. Keadaan ahli sufi pada kurun yang pertama ini, mereka ini orang yang zahir mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini mengikut jejak bagi sahabat Nabi SAW dan juga tabi'in, hingga habis kurun yang pertama itu, kurun salafus soleh. Kurun yang dipuji oleh Nabi SAW, dia panggil kurun salafus soleh. Jadi ini keadaan bagi mereka yang bersifat dengan sifat tasawuf pada awal-awal zaman dahulu. Kemudian maka tak kala berhamburan oleh berhadap kebanyakan manusia kepada kesedapan dunia di dalam kurun yang kedua pula. Apabila masuk kurun kedua, jadi terdapat beberapa manusia ramai telah berubah arah. Jadi setengah daripada manusia dia berhadap kepada kesedapan dunia masuk pada kurun yang kedua. Dan di dalam segala kurun yang kemudian daripadanya masuk kurun yang ketiga, masuk kurun yang keempat. Jadi apabila habis kurun yang pertama, masih lagi terjaga agama. Dan orang ahli tasawuf ini, mereka dalam keadaan yang kita katakan dalam keadaan yang senantiasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok apa yang dicatat oleh Ibn Khaldun dalam tarikh dia, dia kata kebanyakan pada kurun yang pertama itu ialah mereka-mereka yang salafus soleh
yang masih lagi mengambil berat dengan dengan hal akhirat. Dan inilah yang dilakukan oleh ahli sufi pada zaman tersebut. Tetapi apabila masuk kurun yang kedua dan kurun-kurun yang kemudiannya, banyaklah manusia ini mula berhadap kepada kesedapan dunia. Dan banyaklah pula daripada manusia yang besar-besar daripada ulama yang mempunyai ilmu dan amal, cenderung mereka itu dan suka mereka itu bercampur dengan segala orang yang tersebut, orang yang tertentu yang berhadap mereka itu kepada dunia semata-mata pula. Jadi sedikit sebanyak apabila masuk kurun kedua, kurun ketiga, sedikit sebanyak terpengaruh ulama-ulama ini kepada kepada kesedapan dunia, yang mana mereka ini ulama-ulama tadi mula bercampur dengan ahli-ahli dunia dan sedikit sebanyak terpengaruh dengan ahli dunia. Maka pada ketika itu menentulah oleh segala mereka yang berhadap mereka itu kepada berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala semata-mata itu. Jadi ahli sufi, bila mereka ini tengok bahawasanya ada ulama yang pada kurun kedua, kurun ketiga dan seterusnya, mereka ini mula cenderung kepada dunia dan bersahabat dengan ahli dunia. Jadi mereka yang betul-betul ikhlas di dalam buat ibadah ini, berhadaplah mereka itu kepada berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala semata-mata itu dengan nama yang asing yang tertentu dengan mereka itu, iaitu nama Sufiyah. Jadi apabila mereka ini tengok terdapat kecenderungan ulama-ulama kepada dunia dan pada ahli dunia, jadi mereka yang masih lagi ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mula mengasingkan diri daripada ulama-ulama tadi. Jadi apabila mereka itu mengasingkan diri daripada ulama-ulama yang telah cenderung pada dunia, jadilah bagi mereka itu gelaran yang asing. Jadi orang-orang yang hidup pada masa tersebut menggelarkan mereka yang meninggalkan urusan meninggalkan urusan dunia dan meninggalkan daripada cenderung kepada dunia ini. Jadi mereka ini digelar oleh kebanyakan ahli pada masa tersebut, mereka ini sebagai ahli sufi, nama Sufiyah. Sufiyah ni, ini mereka yang cenderung kepada meninggalkan dunia untuk menumpukan amal kepada akhirat. Jadi apabila ada beberapa golongan yang menolak langsung dunia, jadi akan zahir golongan ini pada mata masyarakat. Jadi mereka ini digelar mereka yang tidak menghadapkan pandangan mereka kepada dunia itu dinamakan dengan gelaran ahli sufi, nama Sufiyah. Dan dinamakan akan segala ulama yang tertentu dengan jalan mereka itu, ulama-ulama yang mengikut bagi jalan Sufiyah tadi, dengan nama ulama tasawuf dan ahli tasawuf. Jadi kalau kita tengok gelaran tasawuf ini muncul selepas daripada ratus tahun yang pertama, apabila mereka ini mengasingkan diri daripada khalayak ramai yang mana ikut sama pada masa tersebut dalam kurun yang kedua, ketiga dan seterusnya. Beberapa ulama yang ikut sama cenderung kepada dunia,
Jadi dengan sebab kecenderungan manusia dan ulama kepada dunia tadi, jadi mereka mengasingkan diri daripada golongan tersebut hingga dicop ataupun digelarkan mereka ini sebagai ahli sufi ataupun ahli tasawuf. Itu asal bagi penamaan bagi ahli sufi dan juga golongan ahli tasawuf ini. Itu asal. Jadi kalau kita tengok makna tasawuf itu jadi banyak pendapat ulama berkait dengan asal makna tasawuf. Setengah daripada ulama, setengah daripada pendapatnya mengatakan tasawuf ini asal daripada perkataan sufi. Suf tu maknanya bulu kambing. Yang mana maksud bulu kambing ini ialah mereka yang mengasingkan diri daripada kemewahan dunia, hingga mereka ini hanya memakai pakaian yang dibuat daripada kulit-kulit kambing. Mereka ini menjauhkan diri daripada bermewah dengan pakaian yang elok-elok semua. Jadi pakaian yang lazim bagi golongan mereka ini, orang yang menjauhkan diri daripada dunia ini, dengan mereka memakai baju-baju bulu, bulu-bulu kambing lah. Jadi dinamakan mereka ini sebagai ahli sufi, mana orang yang memakai pakaian bulu kambing. Jadi setengah daripadanya pendapat perkataan tentang tasawuf ini asal daripada perkataan ahli sufah. Ini mereka yang ada satu golongan pada masa Nabi SAW yang mereka ini hanya duduk pada masjid Nabi SAW semata-mata. Dan mereka ini orang yang pertama, maknanya golongan yang pertama sekiranya kalau nak pergi jihad, mereka ini orang yang pertama akan sanggup untuk turun ke jihad. Mereka inilah orang yang akan senantiasa mengikut Nabi SAW di dalam majlis Nabi. Dan mereka inilah orang yang melazimi diri dengan beribadah, melazimi duduk pada masjid Nabi, hingga digelar mereka ini sebagai ahli sufah. Jadi asal daripada golongan ahli sufah inilah keluarnya perkataan tasawuf. Dan kata setengah ulama lagi, asal perkataan tasawuf itu daripada perkataan as-safa. Safa itu maknanya orang yang hatinya bersih, orang yang senantiasa menjalani jalan untuk nak membersihkan hati. Tasawuf daripada perkataan safa. Safa maknanya bersih. Itu banyak tentang makna asal bagi istilah tasawuf. Banyak pendapat ulama tentang penamaan tersebut daripada mana asal dia. Kalau mengikut bagi Ibn Khaldun, golongan ahli tasawuf ini adalah asalnya mereka ini mengasingkan diri daripada ulama-ulama yang mereka ini terpengaruh dengan dunia pada mula daripada kurung kedua sehingga ke atas kurung ketiga, keempat semua. Jadi dengan sebab mereka ini mengasingkan diri daripada kelazatan dunia, jadi digelarkan mereka ini sebagai ahli sufi. Habis. Sifat yang keempat ni, yang dia disebut di dalam tarikh Ibn Khaldun, dan adalah bagi mereka itu serta yang demikian itu beberapa banyak adab. Jadi ahli tasawuf ini mereka yang melazimi adab-adab. Banyak bagi mereka ini adab yang tertentu dengan segala amalan mereka itu. Maknanya ahli tasawuf ini antara mereka yang menjaga adab, cukup beradab di dalam melakukan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi
mereka ini sangat beradab, ada baginya tata cara yang tertentu di dalam ibadah mereka. Orang ni orang yang kita kata halus. Ahli tasawuf ini orang yang halus di dalam buat amal. Banyak adab-adab dia. Dan khidmat mereka itu kepada Allah, kepada Tuhan mereka itu, dalam masa mereka nak mengerjakan ibadah pada Allah Ta'ala, ada pelbagai adab-adab, peraturan-peraturan yang dibuat bagi mengelokkan lagi ibadah mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab tu dia macam orang yang nak masuk menghadap raja. Mesti ada baginya adab-adab daripada awal lagi, daripada pemakaian. Kena pakai pakaian. Kalau nak masuk menghadap raja, kena pakai pakaian warna hitam. Songkoknya kena pakai kasut hitamnya, kena ada bagian-bagian bersamping semua. Dan masuk menghadap, nak masuk istana raja, begitu keadaan dia. Bila duduk depan raja ada adab-adab lain pula. Apabila nak masuk sembah raja, ada adab dia pula. Jadi banyak adab ini. Kalau kita tengok, bagi manusia sendiri nak masuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak masuk menghadap raja pun banyak adab. Apatah lagi kalau kita nak masuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagilah banyak adab-adab dia. Dan beberapa banyak istilah mereka itu yang tertentu bagi segala adab mereka itu. Banyak istilah-istilah yang terhasil daripada sebab adab mereka itu di dalam beribadah dan adab mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak istilah-istilah yang keluar, yang terhasil. Dan beberapa banyak lafaz dan dhabit. Lafaz-lafaz berkait dengan adab, perkataan-perkataan, dan dhabit, tata cara, dan kaedah. Kaedah pun maknanya tata cara juga. Dan beberapa banyak pengambilan daripada ilmu. Maknanya banyak dari segi perkara-perkara yang dijadikan ataupun dilazimi daripada ilmu dan amal, dan bagai kebajikan yang membawa kepada jadi mendamping akan diri mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Jadi mereka ini ahli sufi. Bukannya mereka ini tidak termasuk di dalam ahli ilmu, tidak. Bahkan ahli sufi ini mereka yang melazimi bagi ilmu, dan melazimi bagi amal, dan melazimi bagi buat kebajikan. Semuanya itu tujuan untuk nak mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidaklah dinamakan sebagai ahli sufi, melainkan mereka ini orang yang melazimi ilmu, bukan orang yang jahil, tidak. Jadi kalau seorang itu dia dakwa dia tu ahli tasawuf, tetapi dia jahil dalam kaedah ibadah, kaedah beradab, semua jahil, itu tidak dinamakan sebagai ahli sufi yang sebenar. Ahli sufi yang sebenarnya ialah mereka yang melazimi adab, mereka yang melazimi ilmu, mereka yang melazimi amal, dan segala kebajikan, amal kebajikan tu mereka tuju untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan untuk tujuan lain, tidak. Ini baru jadi ahli sufi yang benar. Dan sifat yang kelima pula, dan adalah mereka itu sangat-sangat mengamat-amati dan jaga
Sangat berhati-hati dan jaga dan ingat dan memelihara segala waktu ibadah. Ini orang tasawuf. Mereka ini ahli ibadah. Apatah lagi kalau ada ibadah yang berwaktu, lagilah mereka ini jaga tentang ibadah-ibadah tersebut. Jadi mereka ambil berat dengan ibadah-ibadah ni. Dan khidmat mereka itu, mereka itu ahli tasawuf tadi, kepada Tuhan mereka itu sangat mengamat-amati, maknanya sangat teliti, sangat cermat di dalam melakukan ibadah. Ini hal bagi ahli tasawuf. Bukannya orang ahli tasawuf ini orang yang kita nampak kotor, orang yang kita nampak macam tidak jaga syarak. Tidak. Bagi orang yang melazimi bagi tarbiyah, mereka akan jaga banyak adab-adab yang kita sendiri pun tak dapat nak lakukan ibadah tersebut. Ada istilah bagi ahli tasawuf, dia kata macam mana? dia kata adabul muluk nisfus suluk. Adabul muluk nisfus suluk. Adab yang terdapat pada raja-raja hanyalah sebahagian sahaja, sebahagian kecil sahaja kalau nak dibandingkan dengan adab ahli tasawuf, ahli suluk. Adabul muluk, adab raja-raja. Macam mana raja-raja dia beradab? Banyak protokol-protokol dia, tetapi banyak macam mana sekalipun protokol bagi ahli, bagi raja-raja ini, sebenarnya kalau dinisbahkan kepada orang tasawuf, nisfus suluk, itu hanya separuh ataupun bahagian kecil sahaja yang terdapat di dalam ahli suluk. Bahkan ahli suluk ini, mereka yang lebih jaga lagi adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih daripada seorang yang nak masuk menghadap raja. Lagi lebih. Artinya, sekali-kali tiada mensia-sia mereka itu akan satu waktu. Orang tasawuf tak ada dalam satu waktu yang mereka lalui itu dalam keadaan sia-sia, melainkan berisi sekaliannya dengan ibadah dan bagai-bagai kebajikan kepada Tuhan mereka itu. Jadi ahli tasawuf ini adalah mereka yang waktu mereka ini penuh dengan ibadah. Adakah mereka ini kalau kita tengok 24 jam ke duduk dalam sembahyang? Tak. Kita kena faham tentang ibadah orang tasawuf macam mana. Ibadah ahli tasawuf ini, ibadah dia lebih kepada ingat pada Allah Ta'ala, tidak lupa. Dari segi melakukan solat, dari segi melakukan baca Quran ke, tahajud ke, apa-apa zikir ke. Mereka ini sebenarnya awal lagi. Kalau kita tengok tentang perbuatan zahir di dalam ibadah, itu perlukan kepada mujahadah, perlukan kepada kita kata lawan nafsu untuk buat ibadah. Tetapi ahli tasawuf yang sebenar, mereka ini telah terlepas daripada mujahadah, berlawan dengan nafsu. Sebab zaman mujahadah dengan nafsu itu berlaku pada awal-awal bagi ahli suluk, orang yang nak mendamping diri dengan Allah Ta'ala. Itu mula-mula pekerjaan mereka ni ialah berlawan dengan nafsu. Tetapi apabila sampai satu tahap, nafsu pula mengikut bagi kehendak orang tasawuf. Bukan lagi
kita ikut kehendak nafsu, bahkan nafsu mengikut bagi kehendak ahli tasawuf, ataupun kita kata mengikut kehendak bagi apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila keadaan nafsu mengikut bagi kehendak Allah Taala, mengikut bagi keredaan Allah Taala, jadilah setiap apa yang terhasil pada perbuatan ahli tasawuf itu semuanya ibadah. Melihat dengan mata ada padanya ibadah, dengar dengan telinga ada padanya ibadah, bercakap mulut pun ada ibadah, hidup bau ada ibadah, sentuh dengan perasa ke ada ibadah, rasa dengan lidah ke ada ibadah. Semua perbuatan-perbuatan yang hasil daripada ahli tasawuf ini semuanya perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala dan menjadi ibadah bagi mereka itu. Jadi tidaklah lagi kita tengok bagi orang yang ahli tasawuf ini 24 jam keadaan dia di dalam ibadah, selalu solat, tidak. Sebab ibadah yang paling besar bagi ahli tasawuf ini ialah ingatan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sedikit pun pudar ataupun tidak sedikit pun terpesong daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok setengah daripada ahli tasawuf, umpama Umar Ibn Farid, dia kata sekiranya lau khatarat li, sekiranya terlintas di dalam hati aku satu saat saja, satu lintasan saja, ingat kepada makhluk, tidak ingat kepada Allah Ta'ala, nescaya aku hukumkan dengan kufur. Kufur. Ini Umar Ibn Farid. Dia hukumkan kufur bagi diri dia sekiranya terlintas ingat kepada makhluk. Satu lintasan sahaja, bukannya sejam ni. Ni satu terlintas saja dengan makhluk, dia hukumkan diri dia dengan kufur. Ini keadaan bagi orang yang apabila kita faham macam mana ni, kita kata takkanlah orang yang ahli tasawuf ini tidak tidur. Kalau tidur, saya lupa daripada Allah Ta'ala. Ini bagi kita orang biasa begitulah. Tapi bagi ahli tasawuf, mereka ini, roh mereka ini hidup. Roh mereka ini hidup. Roh kita yang tidur. Apabila mata kita tidur, roh kita tidur, tak ingat belaka. Adapun ahli tasawuf yang mereka ini yang tinggi-tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mata mereka ini pejam, tapi roh mereka tak tidur. Roh senantiasa duduk, roh senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada istilah lalai di dalam kamus ahli tasawuf, tak ada. Istilah lalai bagi ahli tasawuf tak ada. Sebab hati mereka ini senantiasa jaga, walaupun mata mereka ini tutup. Itu maknanya, artinya sekali-kali tiada mensia-sia mereka itu akan satu waktu, melainkan berisi sekaliannya waktu mereka itu dengan ibadah dan bagai-bagai kebajikan kepada Allah, kepada Tuhan mereka itu. Begitu sekali. Kalau kita faham tentang keadaan ahli tasawuf, kita akan faham bagaimana mereka ini benar-benar layak untuk nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhlah dengan kita ahli biasa ni. Senantiasa lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat lalai untuk nak mengingat Allah Ta'ala, bahkan dalam ibadah sendiri pun kita masih lalai lagi. Padahal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dah
misalnya dalam solat pun masih lagi lalai, padahal solat itu kita dah kata dah lillahi ta'ala, sembahyang ni kerana Allah Ta'ala, tapi dalam keadaan kita niat pada Allah Ta'ala sekalipun hati kita masih lagi lalai. Kemudian maka tak kala disurat orang akan segala ilmu dan didhabit akan dia. Maka apabila sampai satu masa disurat, maknanya dibukukan, ditulis orang akan segala ilmu dan didhabit akan dia akan ilmu, maka mengaranglah oleh segala fuqaha, ahli-ahli fiqh, dia mengarang ilmu fiqh, dia mengarang, dia dhabit ilmu tersebut menjadikan buku. Ahli fiqh dia tulis ilmu dia buat istilah dia fiqh. Dan usuliyin, ahli usul akan ilmu fiqh dan ilmu usul, bagi ahli usul dia karang ilmu dia, dan dia bukukan ilmu dia, dan dia buat istilah dia. Dan ilmu tafsir, ahli tafsir, mufassirin, dia mentafsir Quran, dia buat apa-apa yang berkait dengan ilmu tafsir, dia bukukan ilmu dia dan buatkan istilah dia. Dan ilmu hadis, ini bagi ahli hadis, dia bukukan hadis-hadis Nabi dan dia letakkan tarikh bagi hadis, dan pelbagai lagi ilmu yang berkait dengan hadis mereka ni bukukan. Masuklah ilmu tentang jarh wa ta'dil, tentang nak mengenal rijal tu macam mana, rijal hadis, dan untuk nak menentukan darajah satu-satu hadis. Jadi ahli hadis yang mengarang ilmu dan meletakkan istilah-istilah. Maknanya setiap ahli mula mengarang ilmu masing-masing. Dan mengaranglah pula oleh beberapa laki-laki daripada mereka itu yang ahli tasawuf akan jalan mereka itu pada Allah, pada Tuhan mereka itu. Jadi orang ahli tasawuf pun mengambil peluang yang sama. Mereka ini mengarang tentang ilmu-ilmu tasawuf yang diambil daripada Quran dan juga hadis, yang diambil daripada kefahaman mereka tentang cara untuk bersuluk bersama dengan macam mana para sahabat dan tabi'in jalani dengan adab-adab bagi tasawuf. Jadi ahli tasawuf juga turut mengarang ilmu-ilmu dan membuat istilah-istilah bagi mereka itu, dan mendhabit mereka itu akan dia. Mendhabit itu maknanya menulis, atur, dan semuanya berkait dengan ilmu masing-masing. Ulama fiqh dia buat, dia atur ilmu fiqh. Ulama ahli usul, orang usuluddin, ahli tafsir, ahli hadis. Jadi termasuk juga ahli tasawuf, dia mengarang ilmu dia pula. Maka bermurah-murahan Allah Ta'ala dengan menggerakkan akan hati Imam Ghazali. Ni setengah daripadanya ulama yang mengarang tentang tasawuf ini ialah Imam Al-Ghazali. Jadi Allah Ta'ala limpahkan kurnia kepada Imam Ghazali bagi dia mengarang berkait dengan ilmu tasawuf. Dan segala anggotanya anggota bagi Imam Ghazali bagi menghimpun akan 3 ilmu fiqh dan usul dan tasawuf itu di dalam kitab Ihya'i Ulumiddin. Jadi Allah Ta'ala berikan rahmat, keluasan kepada Imam Ghazali, salah satu daripada ahli tasawuf. Dia mengarang menghimpunkan ilmu fiqh dan ilmu usuluddinnya dan ilmu tasawufnya di dalam satu kitab beliau yang besar yang namanya Ihya'i Ulumiddin. Maka jadilah ilmu tasawuf pada ketika itu daripada jumlah ilmu agama Islam
yang didabit. Jadi mulalah daripada itu, jadilah ilmu tasawuf ini ilmu yang lengkap. Maknanya yang didabit, yang dibuat kaedah semua akan dia dengan beberapa dalil yang keluar akan dia daripada, yang dikeluarkan akan dia daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Ini makna kelebihan bagi Imam Al-Ghazali. Dia dapat menghimpunkan antara ilmu fiqh dan ilmu usuluddinnya berkait dengan tauhidnya dan ilmu tasawufnya dalam kitab beliau yang nama kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga setengah daripada ulama dia menyatakan bahawasanya sekiranya buku-buku kitab-kitab lain dia kata hilang daripada dunia dan hanya tinggal kitab Ihya sahaja, maka memadai kitab Ihya itu untuk dijadikan sebagai panduan cara hidup. Setengah daripada ulama dia kata begitu kelebihan bagi kitab Ihya, nak menunjukkan bagi kelebihan imam yang terdapat pada Imam Al-Ghazali. Kemudian daripada bahawa adalah ia bagi semata-mata ibadah jua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan ahli tasawuf dan ulama-ulama lain. Mengarang-mengarang semuanya itu adalah untuk nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah juga tertinggal dengan apa yang dikarang oleh ulama tasawuf. Semuanya itu untuk nak mendampingkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menuju kepada ibadah yang sempurna. Maka diketahui daripada segala perkataan yang tersebut itu akan bahawasanya tiada farak, tiada beza antara mazhab Sufiyah dan barang yang atasnya segala fuqaha daripada segala hukum ibadah mereka itu pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok, adakah beza antara amalan yang dilakukan oleh ahli tasawuf dengan ahli fuqaha? Tidak. Sebab ilmu ini berasal daripada satu sahaja, yang diambil daripada Quran dan juga hadis. Jadi ilmu fiqh pun diambil daripada Quran dan juga hadis. Jadi ilmu usuluddin diambil daripada Quran dan juga hadis. Ilmu tasawuf pun diambil daripada Quran dan juga hadis. Jadi semuanya ini dinamakan sebagai ilmu Islam. Jadi tak ada beza antara amalan ahli tasawuf dan juga ahli fiqh, ahli fuqaha. Tak ada beza. Ini yang asalnya begitulah. Ahli tasawuf itulah juga sebagai fuqaha, orang fiqh. Ahli tasawuf itulah juga sebagai ahli usul, mereka yang ahli tauhid. Begitulah juga ahli fiqh, dalam masa yang sama mereka lah juga sebagai ahli tasawuf. Jadi semuanya ini adalah daripada ilmu yang satu, daripada agama Islam. Tetapi bahawa sungguhnya Sufiyah telah mengambil mereka itu bagi diri mereka itu atas jalan ikhtiyar. Jadi Tuan Musannif pengarang kitab ni dia kata lagi, jadi ahli tasawuf dia telah mengambil lagi jalan atas jalan ikhtiyar, maknanya lebih halus lagi, dan halaba dengan barang yang terlebih kuat daripada segala masalah yang diikhtilaf akan dia, dan mereka itu serta ijma' itu sehabis-habis tuntut. Wallahu a'lam. Jadi Tuan Musannif pengarang kitab ni kata, jadi ahli tasawuf ini, mereka ini lebih lagi berhati-hati. Lepas daripada mereka mengarang kitab semua, jadi mereka ini kalau kita dapati ahli tasawuf, mereka ini lebih berhati-hati dalam mengamalkan
segala ilmu agama. Mereka ini lebih cermat, dan lebih kita kata lebih teliti adab di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi habis di situ. Kita masuk sedikit berkait dengan al-faslul awwalu fi an-nususil lati tu'khadhu minha hadzal ilmi. Tu'khadhu minha hadzal ilmu. Artinya bermula fasal yang pertama. Ini kita tadi mukaddimah. Sekarang kita masuk pada fasal yang pertama. Pada menyatakan beberapa nas, dalil yang diambil daripadanya akan ini ilmu. Ilmu tasawuf ini ambil daripada mana sebenarnya? Adakah ilmu tasawuf ini berasal daripada yang dikatakan sebagai Yunan ke? Daripada apa? Daripada Buddha ke apa ke? Ini banyak taumah-taumahan yang berlaku tentang ilmu tasawuf. Asal bagi ilmu tasawuf, kalau kita tengok, tiada yang lain tentang ahli tasawuf ini melainkan semua perbuatan mereka ini ada dalil daripada Quran dan juga hadis. Jadi sambungan kitanya al-faslul awwalu fi an-nususil lati tu'khadhu minha hadzal ilmu. Artinya bermula fasal yang pertama pada menyatakan beberapa nas, dalil yang diambil daripadanya akan ini ilmu. Daripada mana asal ilmu tasawuf ini? Ada dalil ke tidak? Ke semata-mata rekaan ulama sahaja? Tidak. Jadi dibawa datang dalil-dalil berkait dengan tasawuf di dalam kitab Qatrul Ghaithiyah ini. Ketahui olehmu bahwasanya segala nas yang menunjuk ia atas ini ilmu, iaitu amat banyak. Jadi sandaran ilmu tasawuf ini ialah hasil daripada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan sandaran ini jelas yang terdapat dalam Quran dan juga hadis tentang ilmu tasawuf. Bukan makna ulama tasawuf ini dia reka-reka ilmu, tidak. Buat sendiri ilmu, tidak. Hingga setengah daripada mereka yang dakwa ilmu tasawuf ini lebih kotor daripada air acak, dia kata. Ini orang yang jahat. Bukan setakat dia jahil, dia jahat apabila mengatakan ilmu tasawuf bukan daripada ilmu Islam. Sebab dia tidak mengaji, dia tidak tahu. Setengah daripadanya iaitu ayat Quran. Dia ambil daripada ayat Quran yang menunjuk ia atas wahdah Allah Ta'ala pada zatnya dan pada segala sifatnya dan segala perbuatannya. Iaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Maknanya bermula segala jenis kepujian, iaitu tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tiada bagian lainnya sekali-kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu Tuhan yang menjadi segala alam dan yang mentazih dan yang mentarbiah dan yang memerintah akan mereka itu alam ini. Ini dia buat mari tentang surah Al-Fatihah ni. Ar-Rahmanir Rahim, lagi ialah yang memberi nikmat yang besar-besar dan yang memberi nikmat yang kecil-kecil.
maliki yaumiddin, lagi ialah yang memilik bagi yang memilik dan yang memerintah di hari yang kemudian, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau yang kami sekalian sembah dan akan dikau yang kami minta tolong. Tiada yang kami sembah dan yang kami minta tolong orang yang lain daripada engkau. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang bersifat ya dengan segala sifat yang 7 yang tersebut itu, iaitu tertentulah keadaannya itu Tuhan yang esa ya, dan tiada Tuhan yang lain daripadanya sekali-kali. Dan tertentulah keadaan sekalian makhluk ini hamba-Nya yang mengada ia akan mereka itu daripada tiadanya, dan ialah yang memerintah atas segala hal mereka itu hamba Dia. Ini tentang huraian berkait dengan beberapa ayat dalam surah yang pertama dalam Quran Al-Fatihah. Dan lagi firman-Nya, walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ini baru nak masuk dalil berkait dengan ilmu tasawuf ni. Artinya bermula jihah, arah, masyriq dan jihah, maghrib. Masyriq tu maknanya matahari naik, jihah maknanya arah bagi matahari jatuh pula, maghrib. Dan barang yang antara keduanya iaitu milik bagi Allah, maka barang di mana jihah, arah yang kamu berhadap, muka kamu dan segala panca indera kamu dan hati kamu, maka di sanalah kamu dapat akan hak Allah Ta'ala yang wahdah ini, yang wahdah ia, yang esa ia. Ini dia nak bagi tahu tentang apa yang dipegang oleh hati-hati bagi ahli tasawuf. Apa yang dipegang oleh orang tasawuf, ini keadaan dia. Artinya, dan barang di mana pihak masyriq atau atau maghrib yang kamu hadap akan muka kamu dan segala idrak kamu, panca indera kamu, padahal kamu tuntut dengan yang demikian itu musyahadah akan hak Allah, maka di sanalah kamu dapat akan suatu yang menunjuk ya atas wujud Allah Ta'ala dan atas wahdahnya. Jadi bagi ahli tasawuf, di mana sahaja mereka menghadap, tak kira sama ada masyriq ke maghrib ke, semuanya itu ada baginya cerminan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cermin bagi untuk nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil musyahadah. Musyahadah tu maknanya menyaksi. Menyaksi dengan mata hati. Kalau istilah tasawuf, musyahadah ini ialah apabila Allah Ta'ala bukakan hati itu untuk nak merasa bagi salah satu daripada 4 nisbah bagi Allah Ta'ala, sama ada zat dia ke, ataupun af'al dia ke, ataupun asma' dia ke, ataupun sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana sahaja ahli tasawuf ini dia menghadap, nescaya dia akan dapati di situlah cermin bagi untuk nak dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana wujud suatu yang engkau dapat akan dia dengan idrak engkau, dengan panca indera kamu itu, iaitu terhenti ia atas wujud Allah pada tiap-tiap halnya. Apa-apa sahaja yang kalau kita dapat dengan panca indera kita tu, tak ada yang lain melainkan itu asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi ahli tasawuf, apabila suatu itu asal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak melihat kepada perkara dah, dia tidak melihat kepada perkara yang dia tengok tadi, bahkan dia tengok itu adalah
sebagai cermin untuk nak ingat pada Allah Ta'ala. Tengok ni ingat pada Allah Ta'ala, dengar ni ingat pada Allah Ta'ala, cium bau ni ingat pada Allah Ta'ala, rasa perkara ini dengan lidah dia, dia ingat pada Allah Ta'ala, rasa dengan tangan dia ingat pada Allah Ta'ala. Jadi tak ada sesuatu pun yang tak ada asal bagi ahli tasawuf ini, melainkan semuanya itu untuk jadi cermin bagi untuk ingat, ataupun istilah dia musyahadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jadilah musyahadah engkau akan wujud suatu itu, membawa ia kepada musyahadah engkau kepada wujud Allah Ta'ala pula. Itulah yang kita kata tadi. Dengan sebab asal makhluk ini daripada Allah Ta'ala, jadi tidak boleh lari bagi orang yang mata hatinya, kita kata mata hatinya terang, mata hatinya tidak tertutup. Jadi dia akan nampak semua perkara ini ada padanya tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila tetap akan musyahadah engkau akan wujud Allah, maka hilanglah daripada engkau akan musyahadah pada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Apabila hati kita dah tumpu pada Allah Ta'ala, dah ingat pada Allah Ta'ala, jadi ingat kepada benda asal yang kita tengok tadi, yang percayaan kita dapat tadi hilang. Yang kekalnya adalah ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula. Dia kata fana setiap segala yang lain, hanya kekal tersebut ingat pada Allah Ta'ala. Dan tetaplah yakin engkau akan wujud Allah. Dengan demikian barulah sampai kepada ainul yakin dan juga hakul yakin di dalam ilmu tasawuf. Apabila dah ada rasa tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati tu, Tuhan dah campak rasa tentang sifat-sifat Tuhan, kebesaran Tuhan semua, jadi hilang segala yang lain daripada Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk hilang semua, yang adanya hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi itulah yang kita katakan sebagai mereka yang telah sampai kepada satu tahap yang mana hati mereka ini hanya kepada Allah, daripada Allah kepada Allah, minallahi billahi fillahi ilallahi anillahi. Itu semuanya tu Allah, Allah, Allah belaka. Hilang yang lain daripada ingatan hati dia, disebabkan oleh kesedapan yang hasil daripada ingatan dia kepada Allah Ta'ala. Hilang yang lain. Macam kita hilang ingat pada Allah Ta'ala sebab ingat pada makhluk lah. Tapi orang tasawuf ini, dia hilang ingatan dia pada makhluk dengan sebab sedap ingat pada Allah Ta'ala. Yang itu beza dia. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung lagi insya-Allah Ta'ala pada minggu yang keempat pada bulan depan insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi bulan depan. Hari ini 26 bulan 5. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin wa salihin wa sallallahu sallam wa baraka. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.